Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. Dan mereka dan orang-orang yang meninggal dunia di kalangan kamu, sedangkan mereka mempunyai dan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri mereka itu beriddah selama 4 bulan 10 hari. Surah Al-Baqarah ayat 234. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qad a'ta alladhi haqqin haqqah fala wasiyata liwaris. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak pada haknya, ketahuilah tidak ada wasiat kepada ahli waris. Alhamdulillah, insya-Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita dilimpahkan kurnia iman dan Islam kita dalam belajar faraid dan usaha pusaka dan bagi mereka yang boleh i'tikaf. Jadi suara saya kurang sikit batu-batu, jadi kalau ada tak jelas karangan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bicarakan sambungan tentang bab wasiat di muka surat 61. Kita buka sambung surat 61. Iaitu kita dah bab wasiat 1. Ini bab wasiat yang kedua. Okey, anda belajar 2 kali. Saya belajar 30 kali. Anda belajar 2 kali. Ada jadi anda dengar dulu. Tak faham, jadi tak tanya betul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab wasiat yang saya pernah beritahu ini, iaitu antara makna umum yang saya beritahu, iaitu dokumen yang kita tulis sebelum meninggal, tapi kita laksanakan selepas meninggal, dan tidak boleh melebihi 1/3 harta lepas bayar hutang, dan tidak boleh kepada ahli waris. Itu makna umum. Dan saya dah bagi contoh. Contohnya saya ada harta 10 juta. Saya ada harta 10 juta. Kemudian saya meninggal dunia. Sebelum saya meninggal dunia, saya beritahu harta saya 1/3 ni saya dah sedekah pada masjid Jahidi. Jadi adakah diwasiat? Ya, diwasiat. Sebab saya kata bagi lepas saya mati. Jadi harta saya ada berapa tadi? 10 juta. Kemudian waris saya selesaikan hutang dulu. Hutang Allah dan hutang manusia lebih kurang dalam 4 juta. Anda tinggal lagi baki berapa? 6 juta. Okay. 6 juta itulah, dari 1/3 daripada 6 juta itulah yang boleh diberi wasiat kepada Masjid Jahidin. Maknanya jumlahnya hanya berapa? 2 juta saja. 4 juta lagi jatuh kepada ahli waris untuk dibahagikan ikut faraid. Dan saya dah beritahu dulu ada 4 benda yang anda kena faham. Saya ulang sekali lagi. Pertama, wasiat kepada ahli waris. Pertama, wasiat kepada bukan ahli waris. Jika tidak melebihi 1/3 harta, wajib buat. Yang kedua, wasiat jika wasiat kepada bukan ahli waris juga, tapi jika lebih daripada 1/3, wajib buat kata? Wajib juga buat. Tapi hanya 1/3 saja. Lebih tak wajib. Yang ketiga, wasiat kepada bukan ahli waris. Wasiat kepada bukan ahli waris jika melebihi 1/3 harta, tapi semua waris bersetuju dan ikut juga jalan. Dan yang keempat, wasiat kepada ahli waris. Ini ahli waris satu je lain. Wasiat kepada ahli waris boleh tak nak buat? Boleh, dengan syarat semua ahli waris bersetuju. Kalau ada seorang ahli waris tak bersetuju, maka terbatal semua ahli wasiat yang dibuat oleh ahli waris. Jelas? Tengok sini surat 61. Antara syarat wasiat iaitu tidak melebihi 1/3 harta.
wasiat si mati mesti ditunaikan dengan syarat nilai yang dikeluarkan itu tidak melebihi 1/3 daripada jumlah kesemua harta pusaka bersih, iaitu mestilah ditolak daripada kos pengurusan jenazah dan setelah ditolak daripada hutangnya. Maknanya 1/3 harta. Ini kalau kita catat, saya tulis satu-satu step. Maknanya selesai pengurusan jenazah, selesai hutang dulu, barulah catat yang seterusnya ada jumpa perkataan wasiat. Okey, tengok hadis ini. An Sa'd bin Waqqas radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ana dhu malin wa la rithni illa ibnatun li wahidah afatasaddaqu bi thuluthi mali qala la qultu afatasaddaqu bi syatrah qala la qultu afatasaddaqu bi thuluthi qala la qala thuluthu wa thuluthu kathir innaka intadhar warathata aghniya khairun min tadharhum alatan yatakaffafu fannas muttafaqun alaih. Okey, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebab itu disebut muttafaqun alaih, dan hadis ini merupakan hadis yang kuat. Kalau ada jumpa hadis muttafaqun alaih, ada hadis yang kuat. Okey, tengok apa dalam hadis disebut. Suatu hari Sa'd bin Waqqas, sahabat Nabi, Sa'd bin Waqqas ni isteri dia dah meninggal lama, dan dia hanya ada anak perempuan seorang saja. Jadi dia berjumpa dengan Rasulullah. Dia kata dekat Rasulullah, boleh tak aku nak sedekahkan? Bukan sedekah, dia nak wasiatkan harta dia. Kalau sedekah tak apa, sedekah sebelum meninggal dunia dia bagi semua harta, tak payah tanya Nabi. Macam saya dia nak bakar sidik, dia sedekah semua harta dia. Sampai Rasulullah kata, kau tinggalkan apa pada keluarga kau? Rasulullah kata apa? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Dan tapi Sa'd bin Waqqas ni dia bukan sedekah. Dia kata bila dia nak wasiatkan harta dia, dia kata dia ni ada anak perempuan saja Rasulullah. Aku ni hanya ada anak perempuan saja Rasulullah. Aku nak wasiatkan semua harta aku ni. Aku nak wasiatkan 2/3 daripada harta aku ni. Dia nak wasiatkan 2/3, maknanya dia tinggalkan 1/3 daripada keluarga dia. Boleh tak? Rasulullah kata tak boleh. Kemudian dia kata kalau macam tu aku nak wasiatkan 1/2 daripada harta, separuh dia nak wasiatkan. Rasulullah kata tak boleh. Kemudian dia kata Rasulullah, kalau macam tu aku nak wasiat 1/3. Rasulullah kata 1/3 boleh, tapi 1/3 pun banyak. Dan Rasulullah kata apa? Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu yang kaya, lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir yang meminta-minta kepada manusia. Apa maksudnya di sini? Maksudnya harta yang ditinggal pada ahli keluarga ini lebih baik daripada anda buat wasiat. Maksudnya gitulah. Sebab itu kalau anda tinggal pada keluarga anda pun, keluarga anda gunakan harta anda ikut jalan betul, anda pun dapat saham juga. Sebab itu kita latih dan didik anak-anak kita ke arah kebaikan. Dan anda kena faham masuk hadis ni apa. Kadang-kadang anda kena faham. Sebab itu dalam isu sedekah ke beri zakat ke, anda pergi sedekah, contohnya anda pergi sedekah ke orang Palestin jauh-jauh, tapi ada ahli keluarga sendiri ataupun kerabat sendiri ada yang miskin, anda tak sedekah. Bahkan anda sedekah pada ahli kerabat itu dapat 2 pahala. Pahala pertama, pahala sedekah macam orang lain juga lah. Yang kedua, pahala silaturahim lebih baik. Ada 2. Itu kena faham. Itu kena sebab itulah juga. Anda wasiat ni, anda wasiat sedekah pada Masjid Mujahidin, bagus. Bagus tak buat amal. Tapi anda kena faham, kalau ahli keluarga anda fakir ataupun para pengedana, tak ada harta, jadi lagi dah terus pergi sedekah tempat orang jauh, orang dekat sendiri tak dapat harta. Dan langsung disebut sampaikan ahli keluarga itu lebih kaya, lebih baik lagi. Maknanya tak adalah minta-minta daripada harta yang anda tinggalkan itu. Nampaklah? Faham jelas? Itulah maksud hadis tadi. Jadi saya kata kebaikan itu menunjukkan apa? Lebih baik. Dan begitu juga anda kena faham,
Sebab itu saya kata juga, orang yang buat wasiat pun hati-hati. Ya. Jangan sampai wasiat kita ni menyusahkan ahli waris. Faham tak? Anda, ahli waris anda tak belajar agama dah, anda tinggalkan wasiat, mereka tak tahu nak buat. Tambah pula yang jadi wasiat, dia kata nanti ayah ada tanah sana tu nak bagi pada masjid, nak buat masjid. Aduh, susah. Tak payah wasiat, buat terus. Jalan, jadi jalan. Susah. Kalau wasiat, anda kena urus pusaka dulu, kena tukar balik title, bawa pinjam wakaf. Oh, susah. Belum tentu terjadi. Dan sila-sila ibu dan waris anda dapat dosa. Tahu tak? Sila-sila ibu dan waris anda dapat dosa. Itu kita tak nak. Kita buat, nak buat amalan, dan kita meninggalkan wasiat dan tak pas-pasan, waris itu menyebabkan dosa. Sebab tak buat wasiat yang kita buat. Faham tak? Sebab itu saya kalau wasiat boleh buat betul-betul satu. Yang kedua, buat dalam bentuk tunai. Contohnya kata nak bagi wasiat 1/3 harta ke, berapa ratus ribu ke, bagi tahu duit nilai, senang. Kalau wasiat dalam bentuk tanah, rumah, leceh. Faham takut tak terjadi. Ini yang kena faham dalam bab wasiat. Dan dalam bab wasiat juga anda kena faham. Dalam bab wasiat saya terus bahas surat apa bulan. Dalam bab wasiat anda kena ingat, wasiat untuk benda yang wajib ataupun benda yang haram tak perlu buat. Contoh, dia cakap dekat anak dia, kalau ayah meninggal dunia nanti, tanam ayah kat kubur tau. Anak pun pening kepala, ayah meninggal dunia, tanam ayah kat kubur. Bukan tu dah wajib ke? Memang dah wajib ya, tak payah wasiat tak apa. Pening dia lah anak-anak yang tak belajar kamu. Memang dah wajib. Ataupun benda yang haram, tak payah buat. Kalau ayah meninggal dunia nanti, mayat ayah bungkus dalam plastik, elok, gantung ayah ke tiada negeri. Anak dia betul-betul, ayah cakap macam ni sebelum mati ni, dah buat ni. Rahat benda tu haram, tak payah buat. Dia kena faham nampak tu. Wasiat pun sama juga. Kena tengok adakah dia memiliki harta. Kadang-kadang dia tengok rumah depan besar, dia cakap ke anak dia, nanti rumah yang besar tu ayah nak wakaf kepada masjid Mujahidin. Lepas tu dia mati, anak pun pening kepala, ayah wasiat rumah ke depan tu selepas wakaf pada masjid Mujahidin. Bila pula rumah tu ayah beli, tu rumah orang lain. Jadi tak ada sah juga. Itu bukan harta ayah. Faham tak? Ataupun kata juga, ayah nanti, kalau ayah mati nanti 100,000 nanti bagi pada masjid Mujahidin. Tengok-tengok harta dia mati, tak ada satu sen pun. 3 duit 1,000 je. Ini kena faham dalam bab wasiat. Ia ada harta ke? Betul kata. Begitu juga dalam bab wasiat. Banyak sangat dia buat wasiat ayah. Ayah saya ni banyak sangat wasiat, boleh satu ustaz nak pakai. Kita pakai yang terakhir sebelum meninggal dunia. Sebab tu saya kata perlu ditulis. Tak tahu masa bila dia kata. Tak 5 tahun lepas, 4 tahun lepas. Kita tengok yang terdekat lah. Kalau sehari sebelum meninggal dunia, sehari itu kita pakai. Jelas dan saya walaupun dalam mazhab kita untuk bab wasiat ni percakapan diterima. Cuma saya tanya, dalam isu zaman sekarang ni, bukan isu zaman sekarang lah, anda pun tak ingat, faham tak? Anda pun tak ingat benda-benda semuanya perlu didokumentasikan. Betul? Saya dah datang kuliah ni 2 hari lepas, saya tanya Ustaz Nasir, betul guru saya dan muda saya ada hari ni? Baru saya tanya balik, baru dia kata okey Ustaz, kamu bagi poster, kau percaya? Kau boleh percaya? Jadi kita tanya, adanya zaman sekarang ni mana ada pembuktian, betul ke? Itu anda kena faham dalam bab wasiat. Wasiat adalah satu benda yang anda kena faham.
Dan dia juga kena ingat dalam bab wasiat, bila dikaitkan dengan mati, bila dikaitkan dengan mati, automatik dia jadi wasiat. Ustaz, ayah saya tak pernah sebut mati pun. Ayah sebut apa? Ayah kata rumah ni dapat kat saya bila dia tak ada. Tak ada tu mati dah tu. Kena faham, ayah tak ada tu mati. Ataupun dia kata, tapi ayah saya cakap kat depan tu, dia kata hibah Ustaz. Dia kata rumah ni ayah hibahkan pada saya lepas dia mati. Walaupun dia kata hibah sekalipun, belakang dia dikaitkan dengan mati, automatik dia jadi wasiat. Faham ya? Jelas ya? Okey. Best. Inilah dalam faham dalam tengok surat nombor 2. Surat nombor 2. Dia kata apa? Sekiranya si mati mewasiatkan hartanya melebihi 1/3, maka hukumnya adalah makruh dan wasiat tersebut tidak boleh ditunaikan selain telah ini semua saya ceritakan tadi. Sama je. Surat nombor 2 bawah sekali itu, si tidak berusaha pada perkara yang haram. Jadi saya dah kata tadi, benda yang haram, benda yang wajib pun tak perlu. Dan surat nombor 3 hadis ayat Quran, min ba'di wasiyatin yusa biha abdain wa ramadan. Itu hadis menyebutkan tentang apa pentingnya dalam bab wasiat. Tapi walaupun macam penting untuk bab wasiat, wasiat ni mestilah mestilah lepas hutang. Dan disebutkan juga di sini, wasiat janganlah sampai menyusahkan ahli waris. Habis dalam bab wasiat. Saya rasa ada faham dalam bab wasiat. Okey, habis wasiat. Ada soalan tentang wasiat? Okey, di surat nombor 3 seterusnya yang ni. Ini masalah nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Ini contoh yang perlu dibuat apabila seorang itu meninggal dunia. Anda kena buat macam ni kan? Listkan apa harta pusaka, apa yang ada harta-harta, tulis dulu. Lepas tu berapa nilai dia, apa jumlah dia. Surat nombor 4, lepas tu mana yang ada tak yang bukan duit syubah, asingkan. Lepas tu buat carta macam surat nombor 5 tu satu-satu. Tu kaedah dia. Nombor 6, yang ni saya tak ajar tau. Yang ni anda tengok study, tak faham, anda boleh tanya saya. Ni lah yang anda kena faham dalam bab faraid. Selesai. Baik buat wasiat. Habislah dalam tuntutan yang kita beritahu. Ada soalan? Saya dah beritahu dulu dalam bab wasiat ada 2 kan. Wasiat kepada bukan ahli waris, dia akan duduk sebelum faraid. Wasiat kepada ahli waris, dia duduk lepas faraid. Itu je beza dia. Ada soalan? Nanti insyaAllah kuliah yang akan datang kita masuk ke surat nombor 7 yang disebut sebab-sebab dapat harta pusaka. Sebab-sebab yang dapat harta pusaka ada 4. Kita akan bicarakan nanti sebab harta pusaka. Soalan? Tak ada? Saya banyak sisi soal jawab ni supaya anda faham dalam bab ni. Okey, ada saya pergi, saya bawa balik dari Kedah baru 10 hari sampai 31 bulan 12. Balik Kedah 10 hari pun dapat jemputan juga daripada 2 masjid, 3 surau di Sultan itu suara tak ada. Ada kampung tu dua masjid surau. Alhamdulillah dalam bab faraid ini mereka menunggu. Dan saya balik Kedah baru ni sampai ada 2 masjid. 2 masjid tu dia dah siap poster lah sebelum saya sampai. Betapa berdebar saya nak balik Kedah. Orang tak sampai lagi poster dah keluar. Kita bukan percaya hebat pun. Tapi dia tahu kita nak balik kampung, dia bawa letak poster. Dia mula-mula dia nak masukkan. Saya kata tak nak. Saya kata tak payah letak. Saya rasa saya tak balik. Saya takut tak balik lah. Tapi betul isi saya jaga SPM. Okey. Ini ada kena faham dalam bab. Ada satu surah. Saya pergi mengajar. Sudah mengajar. Dia lepas habis mengajar, dia marah kat pengurusi. Dia kata, kau ni baru panggil ustaz mengajar faraid. Aku baru tahu dalam bab faraid ni. Aku dah makan harta haram 20 tahun dah. Ya Allah. 20 tahun dia makan hasil rumah saya. Tahu tak? Hasil rumah saya dia makan dekat 20 tahun.
Dia ingatkan bila meninggal dunia, rumah saya itu hasil dia tak boleh faraid. Yang ni kita takut ni. Kalau tak belajar. Padahal rumah saya itu memang dia faham harta yang sebelum kematian itu ada persaka. Lepas kematian tak dikira persaka, betul. Tapi ada kena ingat. Contoh saya mesti rumah. Rumah kalau lama masih milik si mati, ia wajib kalau ada hasil mesti bagi ke faraid. Sama juga dengan hasil faedah. Hasil faedah dia akan berjalan. Dia ada perniagaan yang sentiasa berjalan. Sebab tu ada buku faraid ni, ada buku surat 40, 45. 45 dia ada tulis mana aku saka, mana bukan aku saka. Ada satu dia tulis itu. Maknanya ada perniagaan yang berjalan. Selagi nama milik si mati, walaupun atas nama milik si mati, lepas kematian ia tetap dikira harta pusaka sebab nama milik si mati. Tapi kalau sudah bertukar pada nama orang hidup, ia tidak dikira harta pusaka. Itu je simple. Sebab tu saya kata urus pusaka cepat-cepat. Urus pusaka cepat-cepat. Bila urus pusaka cepat-cepat, tukar nama orang hidup, selesai. Itu anda kena faham. Begitu juga dalam bab bab selepas kematian ni Ustaz Ushairi. Ushairi ni antara orang yang hebat dalam bab faraid. Ibu dia meninggal 3 minggu lepas. Ibu dia meninggal 3 minggu lepas, subuh ibu dia meninggal dunia. Malam kematian dia dah panggil adik-beradik dia berkumpul. Malam kematian adik-beradik dia berkumpul. Malam pertama ibu dia meninggal subuh, malam pertama dia panggil dah adik dia. Macam mana nak bagikan tanah ibu dia, macam mana nak bagikan rumah ibu dia, macam mana nak bagikan barang kemas ibu dia. Selesai malam pertama. Malam kedua, malam ketiga, mereka tak buat apa-apa sebab dah selesai. Mereka tunggu orang meminta hutang. Kalau ada hutang, dia akan jelaskan hutang. Hari keempat dah pergi buat urusan kerja. Settle. Agak-agak boleh dapat. Anda kena buat lah. Anda kena. Saya harap yang dalam kuliah bulanan saya ni, terutama yang belajar dengan saya lah, saya harap jemaah-jemaah yang berada di kuliah saya nak anda buat macam ni. Di malam pertama ataupun malam kedua, malam ketiga, mula 3 hari. Sebab apa saya cakap mula 3 hari? 3 hari inilah waktunya semua ahli waris hadir. Hari keempat dah balik sarang masing-masing. Nak kumpul balik susah dah. Tak tahu bila pun nak kumpul. Silat-silat bulan tu mati sekali lagi. Tu pun kalau kumpul balik. Tu kalau bincang. Tapi saya tahu lah, kadang-kadang benda macam ni sebut sensitif. Sensitifnya lain macam, tapi buatnya terang. Tak boleh Ustaz, buku masih merah Ustaz. Buku merah pula. Ustaz, kau kata gila harta pula. Kalau tu kata tamak harta pula. Masalahnya pergi hantar kat kubur, balik daripada kubur, apa hilang mula? Barang kemas hilang dulu, 3 mangkuk hilang selesai, lepas tu hilang terus. Barang lain pun sama, hilang terus. Habis tu yang tu tak takut pula makan harta. Nampak tak? Dia jadi cacang mata. Faham ke tak? Yang ni kita kena. Sebab tu ada setengah tu jemaah tu jumpa saya, kata Ustaz, jangan risau, saya dah snap dah barang kemas mak saya siap-siap, supaya pastikan tak ada seorang ahli waris pun makan barang harta. Bijak juga dia ajar saya dah siap-siap barang kemas mak dia banyak. Jadi supaya tak nak bagi. Betul. Ada barang kemas tu saya jumpa bersama nombor saya. Masa saya urus pusaka 30k. Tahu tak 30k? Kalau seorang kemas, ialah kemas tu sama dia selalunya dapat anak perempuan. Padahal di barang kemas tu ada milik anak lelaki, ada milik suami dia. Jaga hati-hati. Sebab saya dipanggil baru ni, saya ada satu appointment 31 bulan 12. Balik daripada Kedah, dia kata nanti Ustaz balik daripada Kedah, Ustaz singgah Sungai.
kami ada 8 adik-beradik untuk bincangkan tentang khutbah pusaka. Tapi saya rasa tak sedap lagi dah, sebab lama sangat. Dia buku saya 4 bulan. 4 bulan dah sebelum saya nak pergi tu. Saya kata Ustaz, lama sangat ni. Lama sangat buat khutbah pusaka. Lepas tu ada 1/7 hari ni. Sebelum hari ni ada satu lagi appointment. 7 adik-beradik di Kelang. Pukul 10 pagi. Kedua-duanya cancel. 31 bulan 12 cancel. Sebab dia kata tiba-tiba ramai pula sakit, COVID. Tak, cancel. Hari ni tak sebab apa cancel. Tiba-tiba ada seorang pula, saya dah rasa tak sedap lagi dah. Ada seorang pula abang dia masuk hospital. Masuk hospital kalau mati lagi. Faham ke tak saya? Saya tak doakan, tapi inilah yang terjadi. Bila nak panggil balik kumpul, banyak masalah. Padahal semua ahli keluarga dulu Islam je. Tapi saya ada satu lagi appointment 20 hari bulan. Tapi bukan appointment khutbah pusaka, appointment buat tahlil. Saya punya ada appointment 20 bulan untuk ketua kepala tahlil. Saya nak tengok dia cancel ke tak. Dan saya jamin tak cancel. Anda nampak tak apa yang saya beritahu sini? Kenapa khutbah pusaka yang penting anda boleh cancel, tetapi dalam bab tahlil anda confirm tak cancel? Anda jalan dia. Okey. Begitu juga banyak kali saya buat perbandingan. Tahlil benda yang sunat, kudus pusaka benda yang wajib. Tahlil ustaz tak datang pun anda boleh buat. Tapi selagi ustaz tak datang, selagi itu anda tak buat. Selagi ustaz tak datang, selagi itu anda buat. Tapi urus pusaka ni, selagi ustaz tak datang, pupuk tengok dia buat juga. Buat. Lepas tu mai hentam je. Habis. Rosak habis. Anda nampak saya dah buat perbandingan ni. Saya bukan buat isu buat tahlil tu. Tahlil tu bagus buat. Saya pun kepala tahlil. Tapi macam saya cakap, di isunya di mana? Isunya di duit pusaka. Kalau duit pusaka itu menggunakan duit untuk makan tahlil, hukumnya haram. Sebab saya sebut dulu kan, bila sebut duit pusaka, tak boleh jual, tak boleh beli, tak boleh sedekah, tak boleh wakaf, dan tak boleh buat makan tahlil. Itu hukum, bukan fatwa saya. Dan anda kena faham, itu kalau si mati itu ada anak yatim, 2 kali dosa. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ir. Siapa yang makan harta anak yatim secara zalim, haram, Allah campak dalam perut api neraka, dan Allah campak bawah neraka. Allah Akbar, 2 kali haram. Imam sekali makan haram. Kalau tak jaga lakukan buat benda yang sunat tapi tiba-tiba jadi haram. Kita takut situ lah. Saya faham tak? Begitu juga saya cakap, yang baik itu juga buat tahlil anda bagus bersungguh, tapi buat pusaka anda main-main. Tolong azam 2024 selesaikan harta pusaka yang masih selesai. Jangan sampai dia datang dalam mimpi anda. Itu mengerikan. Ada pusaka ni, selagi anda tak selesai, dia akan datang sampai anda selesai. Kalau tak datang tu, maknanya anda selesai pusaka betul. Dan anda alhamdulillah, saya cakap saya, hantu pusaka ni dia jadi saka, dia dekat pada diri anda. Amin. Yang anda kena faham dalam bab faraid hantu pusaka. Sebab dia bab makan harta. Kalau bab dosa lain, bersepastian Allah, anda boleh taubat. Tapi dalam bab harta pusaka, anda mesti minta ampun dan maaf, dan kena bayar balik dengan apa yang anda ambil. Jelas. Ada soalan? Soalan? Ada soalan, saya datang ke soalan. Di kesimati ini ada 2 aset. Si mati ada 2 tanah.
besar satu, tanah kecil satu. Dan si mati ditikaikan 2 orang, anak lelaki, anak perempuan. Macam mana nak bagi kan? Agak-agak macam mana bagi? Macam mana? Bagus, jazakallah. Baru ni ada seorang jemaah, dia tanya saya, Ustaz, ayah saya ada 2 tanah, satu tanah besar, satu tanah kecil. Saya ada 2 adik-beradik. Saya lelaki, adik saya perempuan. Dia tengok. Dia ada tanah besar, satu lagi tanah kecil. Anak dia ada 2, anak lelaki dan perempuan. Lepas tu dia kata, Ustaz, jadi kalau besar kecil, senanglah Ustaz. Saya ada 2 adik-beradik. Jadi yang besar ni bagi dekat anak lelaki, yang besar kecil ni bagi dekat anak perempuan. Betul tak? Dari sudut mata kasar, ia betul. Besar bagi besar bagi lelaki, kecil bagi perempuan. Itu dari sudut mata pandang anda, nampak macam betul dan adil. Tapi dari sudut hukum faraid, anda tak boleh kira macam ni. Anda mesti nilaikan berapakah jumlah aset di sini, berapakah jumlah aset di sini. Begitu juga kalau contoh orang tu dia ada harta kan, dia ada harta contoh panjang ni tanah dia, adik-beradik dia ada 3 orang, 2 perempuan, 2 lelaki. Tak payah 2 lelaki lah, dia ada 3 lelaki. Ustaz, 3 lelaki senang Ustaz, bahagilah 3. Masalahnya kat sini ni sama kan, kat sini ni ada pahit. Jadi siapa yang dapat kat sini, pahit dapat. Adil ke tak? Adil ke tak? Adil. Mungkin kena buat pembahagian dia macam ni. Baru semua kena payah. Ada setengah dia nak payah buat mancing ke tak kesana. Dia setuju. Sebab tu saya kata tadi, itu kalau disuruh kita tak pergi sini, bagaimana? Mesti dinilai. Okey, saya bagi tahu contoh. Saya kata kat dia, nampak dari sudut mata kasar, adil. Tapi kita tengok sini. Ya, kita kena tengok ni. Okey, saya bagi anggaran tanah di sini lebih kurang harga 2.5 juta. Yang ni harga 0.5 juta. Okey, tengok ni 2.5 juta, ni 0.5 juta. Ada tengok tanah tu yang saya bagi. Kalau ikut hukum faraid, anak lelaki tadi patut berapa? Anak lelaki ikut faraid mesti nisbah 2, nisbah 1. Anak lelaki akan dapat 2 juta, anak perempuan akan dapat 1 juta. Tetapi dalam tengok carta yang saya bagi tu, carta yang saya bagi tu, dalam bab faraid itu, anda tengok siapa yang makan harta haram di sini. Siapa yang makan harta haram di sini. Kalau anda tengok carta nilaian harga tanah di situ, siapa yang makan harta haram? Anak lelaki kan anak perempuan? Nampak tak ni? Siapa yang makan harta haram? Anak lelaki dah makan harta haram. Anak lelaki dah makan harta haram 0.5 juta. Terkejut dia. Dia sengaja, saya ngajar di Putrajaya. Dia siap Putrajaya. Dia tanya saya macam ni lah. Dia terkejut. Ustaz, lepas tu dia tanya, sudah semayang. Dia jumpa saya sekali lagi. Ustaz, betul kan? Saya tak tahu. Saya kata anggaran kalau saya buat macam ni, nilai dia. Saya tanya anda ada buat tak ada anggaran? Saya tak buat lah Ustaz, saya tahu besar kecil je. Itu yang anda kena faham dalam faraid. Dia bukan kira besar kecil. Mungkin tu, mungkin lagi ini saya buat anggaran. Sebab ada tanah yang duduk di bandar, ada tanah duduk di dalam kampung, nilaian harga lain-lain. Sebab itu mesti dibuat nilaian harga. Sebab itu kalau macam contoh handphone, si mati ada handphone,
kena buat nilai harga berapa. Bukan kira handphone ni besar ke, handphone ni kecil. Kadang-kadang handphone lagi kecil lagi mahal. Faham? Jadi tak nak tengok situ di tanah itu, maknanya 0.5 juta sudah dimakan oleh pihak anak lelaki secara haram. Allahu Akbar. Yang ni anda kena faham dalam bab faraid. Nilainya dikira bukan nisbah besar. Jelas saya? Itu saudara, itu tak kira lagi bab tanah. Sama juga tanah macam yang sebelah sana. Ada 3 blok yang besar persegi. Bila meninggal dunia ada anak lelaki dibagi 3. Ya, dia cakap bagi 3, tapi bagi macam mana? Kat mana kena buat ukuran? Kena buat ukuran. Bagaimana dia dapat? Atas ke, bawah ke, tengah? Kadang-kadang bagi saya, Ustaz, kita orang dah bagi 3, tapi kita orang tak tahu bagaimana atas ke, tengah, bawah. Mana saya tahu? Ada bicara sama anda. Habis itu Ustaz, macam mana nak selesaikan? Senang je nak selesai, balik dadu kan. Yang makin buat balik dadu, kira dulu harga, dapat berapa? Letaklah 3. Letak 3, tak tahu mana satu, balik dadu je lah. Ada setengah orang dia kata, abang anak sulung, abang bagi dulu, tu boleh buat masa ayah hidup. Bila ayah mati, dia tak ada dah. Pembicaraan macam tu tak ada. Macam tu kena balik dadu. Asalnya sampai dapat atas, bawah, tengah. Tapi kalau sebelum mati, nak bagi sebelum mati boleh. Ayah dia, itu hak ayah. Ayah bagi dia siap. Kau ke atas, kau bawa ke tengah, tu boleh. Tapi bila mati dan masuk dalam bulan itu, anda kena bicara pada dadu saya cakap. Itu yang adil. Sebab kita tengoklah sampai kena dia ajar pada dadu macam tu. Okay. Dan saya beritahu juga, dalam bab harta pusaka ni ada 2 benda yang mana untuk aset seperti rumah dan tanah, ia perlu perbicaraan yang panjang. Anda faham Untuk rumah dan tanah, untuk duit senang, untuk kereta pun senang bagi saya. Kereta bukan apa, kereta ni sesuatu harga. Kalau bukan misalkan jual je saya kata. Tapi kalau untuk rumah dan tanah, anda perlu bincang macam mana rumah ni nak bagi, macam mana tanah nak bagi. Anda perlu buat perbincangan. Tolong. Tidak dia lama proses dia. Begitu juga lepas meninggal dunia. Macam mana perbincangan? Kena buat bincang dulu. Kalau anda tak bincang dulu, anda akan cari 2 jalan. Apa 2 jalan? Pertama, susah sangat, masuk je lah semua nama. Masuk sangat. Yang ni kata tak ada, yang ni kata tak ada. Ikut faraid, masuk je lah semua nama. Masuk semua, selesai. 1. Tapi saya tanya, selesai ke tak? Selesai. Masuk semua nama. Contoh, ni rumah ayah saya ni. Adik-adik saya ada 9 orang. 9 masuk nama dan ni. Selesai pusaka. Tapi ke belakang. Mati seorang, masuk lagi cucu pula. Mati orang, masuk lagi cucu berapa orang. Bertambah 40 cucu pula dalam satu rumah. Faham ke tak? Itu kena fikir. Itu masalah. Ada pula jalan bersama gemuk. Dia buat pusaka, dia buat apa? Dah siap pusaka, jual jalan rumah ni, nak dapat duit masing-masing. Selesai tak? Selesai. Tapi tanah tergadai. Dan tak mustahil Malaysia ini akan jadi seperti Palestin. Alhamdulillah, kita minta ya. Palestin macam itulah. Israel beli sikit tanah orang Islam. Mak ayah tinggalkan tanah supaya kita boleh duduk. Tapi kita ni masalah banyak sangat. Tak selesai. Jadi ini yang kena faham dalam bab harta pusaka. Saya kata perbincangan banyak dengan elok dalam bab tanah. Kalau anda tanya saya pun, saya takkan bagi putusan. Itu perbincangan anda masing-masing dan keluarga masing-masing. Sebab saya sendiri pun, ayah saya sampai 7 kali perbincangan dalam bab tanah dan rumah. 7 kali. Jadi anda fikir-fikirkanlah. Jadi anda ni orang muda tak tahu. Umur 30 lebih tak tahu. 30, 40 ke atas pun kalau tahu. Sebab mereka tengah struggle dengan hidup. Jelas Okay, ada soalan ni?
292 tak apa, tak faham mana boleh tanya saya juga mana. Saya pun jadi saya pun kena banyak alhamdulillah. Kuliah bulan ini bertambah lagi 2 masjid, 1 surau. 1 masjid di kampus Liamat. 2 hari lepas masjid Kota Damansara. Dia buat saya tak tahu mana. Di sini Kota Damansara 27 bulan. Satu lagi surau di Sajana Utama. Jadi saya dah punya baiklah. Allah saya dengar macam ni dia sekejap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.